Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam pelajaran Ulum Asy-Syar'iyyah Ibadah tahun 4. Dan seperti biasa, sebelum kita memulakan pelajaran kita, mari sama-sama kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Baik, Alhamdulillah. Mudah-mudahan doa yang kita baca seperti tadi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada hari ini kita nak masuk satu tajuk yang baru, iaitu azan. Mari sama-sama kita fahami terlebih dahulu apakah maksud azan. Jadi kita tengok slide yang pertama. Azan dari sudut bahasa membawa maksud pemberitahuan, manakala dari sudut syarak pula membawa maksud pemberitahuan waktu solat dengan lafaz-lafaz yang khusus. Berdasarkan pengertian azan sebentar tadi yang kita telah pun baca sama-sama, azan membawa maksud pemberitahuan, maksudnya waktu solat, dan ia mempunyai lafaz yang khusus, lafaz yang telah ditetapkan bahawa azan ni lafaznya begini, tidak boleh kita nak ubah. Baik, kita tengok pula hukum melaungkan azan. Hukum melaungkan azan ialah sunat muakkad, menandakan solat fardu. Sunat ini maksudnya kalau kita buat perkara tersebut dapat pahala. Kalau kita tak buat, kita tak dapat apa-apa. Maknanya tak dapat dosa. Dia berbeza dengan wajib. Wajib kita buat dapat pahala, kita tinggalkan kita dapat dosa. Sunat perkara yang kita buat dapat pahala. Tapi kalau kita tinggal, kita tak dapat apa-apa. Namun selepas perkataan sunat tu kita nampak muakkad. Muakkad ni maknanya ditakkidkan, dikuatkan lagi. Maknanya perkara tersebut sangat dituntut. Jadi tak nak kena laungkan azan. Kalau boleh kita laungkan azan lah. Baik. Kita lihat pula dalil seterusnya, iaitu dalil sunat melaungkan azan. Mari kita baca sama-sama ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza nadaitum ila sholati ittakhadhuha huzwan wa la'iba. Artinya, dan apabila kamu menyeru mereka untuk mengerjakan solat, mereka menjadikan salat itu sebagai bahan mainan. Surah Al-Ma'idah ayat 58. Jadi untuk seterusnya, mari kita tonton satu video tentang azan yang dibawa dari Kota Mekah Al-Mukarramah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Alhamdulillah, sebentar tadi kita telah pun sama-sama menonton dan mendengar laungan azan dari kota suci Mekah Al-Mukarramah beserta dengan doa selepas azan. Jadi diharapkan murid-murid dah pun menghafal lafaz-lafaz azan beserta dengan doa selepas azan sekali. Jadi untuk seterusnya kita lihat pula syarat sah azan. Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Syarat-syarat sah azan yang pertama ialah Islam. Jadi untuk melaungkan azan ini hanya dibenarkan orang Islam sahaja. Orang bukan Islam tidak dibenarkan. Orang Cina tak boleh nak azan, orang India, melainkan orang Cina dah masuk Islam, orang India dah masuk Islam, maka dia boleh untuk melaungkan azan. Kemudian yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz ni maksudnya dia dah tahu membezakan antara buruk dan baik. Biasanya murid tahun 4 berusia 10 tahun. 10 tahun ni dah tahulah mana baik, mana buruk, dah tahu membezakan. Jadi boleh tak murid tahun 4 ni melaungkan azan? Boleh. Kemudian lelaki. Untuk melaungkan azan ini mestilah orang lelaki di masjid, di surau, kena orang lelaki yang azan. Seterusnya, kalimah azan tidak terputus terlalu lama. Okey. Jadi apabila kita laungkan azan itu mesti teruskan azan. Jangan kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis Allahu Akbar kita berhenti. Lama tunggu minum air, pergi tandas, ambil sembahyang. Lepas tu baru masuk asyhadu alla ilaha illallah. Jangan. Kalau boleh biar kita teruskan supaya lafaz azan itu tidak terputus terlalu lama. Baik. Seterusnya masuk waktu solat. Kita yakin dengan sebenar-benarnya bahawa waktu solat telah pun masuk, barulah kita boleh laungkan azan. Contohnya waktu maghrib masuk pukul 7 suku. Contoh 7.15 masuk waktu maghrib. Jangan pukul 7 kita dah azan. Mesti kita azan pukul 7 suku. Ngam-ngam 7 suku dah masuk waktu maghrib, kita laungkan azan. Ataupun terlebih sikit 7.20. Maksudnya masanya itu tidak terlalu lama jaraknya. Dan tidak boleh juga kita azan maghrib pukul 8 malam. 8 malam belum masuk lagi waktu isyak. Kalau kita azan maghrib waktu tu pun orang dah pelik dah. Jadi jangan. Lepas azan maghrib kita tunggu masuk waktu isyak, barulah kita laungkan azan isyak pula. Dan seterusnya tertib. Tertib ni mestilah mengikut susunan.
mengikut susunan lafaz azan tersebut. Jangan kita la ilaha illallah dulu baru Allahu Akbar. Jadi kena tertib, tersusun. Baik, untuk seterusnya kita lihat slide seterusnya, sunat ketika azan. Apakah sunat? Sunat ni maknanya perkara yang macam kita sebut tadi, kalau buat dapat pahala, kalau tak buat tak dapat apa-apa. Jadi sunatnya seeloknya kita buatlah. Yang pertama sekali menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Kiblat kita semua sedia maklum. Kalau pergi masjid, surau, kita dah nampak dah, kita dah tahu dah kat mana kiblat kita. Kiblat itu mestilah menghadap ke Kaabah. Kemudian suci daripada hadas. Maksudnya suci daripada hadas, sama ada hadas kecil ataupun hadas yang besar. Maknanya seelok-eloknya sebelum kita laungkan azan itu, kita ambil air sembahyang terlebih dahulu. Dan yang ketiga, berdiri ketika azan. Berdirilah, jangan duduk, jangan baring. Seeloknya kita berdiri. Dan seterusnya kita tengok pula perkara yang makruh. Kita tengok slide seterusnya. Makruh ketika azan. Apa makruh ketika azan? Yang pertama, bercakap ketika azan. Jangan kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, kawan kat sebelah kita menyembang, kita berbual. Tak boleh. Itu perkara yang makruh. Kemudian azan sambil duduk. Seeloknya berdirilah, kena berdiri tadi. Kemudian muazzin orang yang fasik. Fasik ni dalam kitab sebut adalah al-kharij an hududillah, orang yang keluar dari larangan Allah. Maknanya orang yang sentiasa melanggar larangan Allah. Allah larang, dia buat juga. Jadi seorang itu boleh jatuh kepada fasik sekiranya melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar ini sahaja perkongsian berkaitan dengan tajuk azan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.